العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نعوذ التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا وعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. قال المصنف الاستعارة إما تسريحية نسبة للتسريح ويقال لها مصرحة أيضا. قال المصنف al-isti'aratu bermula isti'arah itu imma tasrihiyatun, sama ada tasrihiyah. Bahagian yang pertama daripada tiga bahagian isti'arah bidzat. Dia kata tasrihiyatun tu nisbatan litasrihi, hal keadaan tasrihiyatun tu nisbatan ay mansubatan. Mansubatan dinisbahkan lafaz tasrihiyah tu nisbah litasrihi kepada tasrih. Tasrih ni kalau ikut lurah agak makna menyatakan. Ini tidak menyembunyikan. Tu tasrih, menzahirkan tu. Izhar. Tasrih makna izhar. Dan muafakat yang kita nak daripada lafaz tasrih ni ialah menzahirkan lafzul musta'ar. Tulis itu, tulis pada litasrih. Tulis pada litasrih. yakni menzahirkan, yakni menzahirkan. Maksudnya isti'arah ini ialah isti'arah yang dizahirkan padanya lafaz yang menunjukkan kepada musyabbah bih. Lafaz yang menunjukkan kepada musyabbah bih sahaja. Dan tidak disebutkan padanya itu arkanut tashbih yang 4, melainkan dia lafaz yang menunjuk kepada musyabbah bih ini ialah musta'ar.
ialah musta'ar. Adapun makna musyabbah bih ialah musta'arun minhu. Lafzun makna musyabbah bih adalah musta'arun minhu. Baca sikit. قال شيخنا حفظه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Yani menzahirkan. Maksudnya isti'arah ini ialah isti'arah yang dizahirkan padanya lafaz yang menunjukkan kepada musyabbah bih sahaja, dan tidak disebutkan padanya itu arkan tashbih, dan tidak disebutkan padanya itu arkan tashbih yang 4, melainkan dia. Melainkan dia. Arkanut tashbih yang 4 ada berapa? Apa arkanut tashbih? Musyabbah bih, adatut tashbih dengan wajhu syabah. Jadi mudah fahamnya isti'arah ni tadi adalah perkara yang disorehkan padanya salah satu daripada musyabbah dan musyabbah bih, berserta dihazafkan sekalian arkanut tashbih. Itulah isti'arah. Jadi dalam isti'arah ni tadi, daripada arkanut tashbih hanya ada sama ada musyabbah ataupun musyabbah bih. Sekarang ni kita duduk pada isti'arah tasrihiyah. Isti'arah tasrihiyah seperti yang saya sebut tadi adalah isti'arah yang dizahirkan padanya lafaz yang menunjuk kepada musyabbah bih. Kemarin kita dah tereda pada masalah musyabbah dan musyabbah bih. Di dalam isti'arah kita kena tengok pada dua sudut. Sudut lafaz dia dan sudut makna dia. Jelas tak tu? Tafadhal. Lafaz yang menunjuk kepada musyabbah bih ini ialah musta'ar. Lafaz dia tu jaa asadun ilal madrasati, maka asadun itulah apa? Musta'ar. Mana musta'arun minhu? Hayawanun muftaris tu musta'arun minhu. Ya tu? Kita cerita kemarin kena ada beza di antara lafaz dengan makna. Lafaz musyabbah bih nama dia musta'ar. Makna musyabbah bih nama dia musta'arun minhu. Makna musyabbah ialah musta'arun lahu. Lafaz dia macam Ustaz Yusri tanya kemarin, lafaz dia ialah kita sebut lafzun dalun alal musyabbah. Dan tadi anda tunjuk kepada Ustaz Amin di rumah tadi, ibarat soreh daripada Syekh Yasin Al-Fadani, dia guna lafaz tersebut. Jadi dia kata apa? Lafzun dalun ala musyabbah, ay dalun alal musta'ari lahu. Lihat tu. Jadi kena ada beza di antara apa? Lafaz dengan makna. Ana ulai balik khulasah yang nak sebut mari, isti'arah tasrihiyah adalah isti'arah yang lafaz musta'ar diguna dengan makna musta'arun lahu. Isti'arah makniyah adalah lafaz yang menunjuk kepada musta'arun lahu diguna dengan makna musta'arun minhu. Lihat tu? Jelas tak tu? Kena ada beza di antara, sekali lagi, beza di antara lafaz dengan makna. Jadi seperti yang nak sebut kemarin, kita akan ulas sasa balik, jangan risau. Ni tempat dia kita nak ulas. Boleh? Dengan cara dhabit lah tabaan. Baca sekali lagi dhabit daripada lafaz tu. Lafaz yang menunjuk kepada musyabbah bih ini ialah musta'ar. Adapun makna musyabbah bih ialah musta'arun minhu. Musta'arun minhu. Tafadhal. Habis dah. Orang panggil musta'arun minhu. Jadi pada sini
gapo sebenar sebab kita panggil isti'arah dengan isti'arah tasrihiyah? Kerana disorehkan, dizahirkan, disebutkan padanya lafaz musta'ar, yang mana lafaz musta'ar ini menunjuk kepada musyabbah bih, yakni musta'arun minhu. Bahaya tak apa panggil tasrihiyah? Jadi bahas sini, gapo sebab kita panggil isti'arah makniyah? Sebab tidak disorehkan padanya lafzul musta'ar. Yakni gapo lafzul musta'ar? Musyabbah bih. Kita belajar apa? Dalam isti'arah makniyah, siapa hak dizahirkan? Lafaz musyabbah ke lafaz musyabbah bih? Lafaz musyabbah. Jadi oleh kerana tidak disebut lafaz musyabbah bih, yang lafaz musyabbah bih itulah ialah musta'ar, maka dipanggil dengan isti'arah bil kinayah ataupun isti'arah makniyah. Tu segera bahaya tu, jangan kita tabik nanti sampai tempat dia. Cuma nampak dah? Bapa panggil isti'arah tasrihiyah? Kerana disorehkan lafaz musta'ar. Gapo lafaz musta'ar? Lafaz yang menunjuk kepada musyabbah bih. Lihat tu. Jadi musyabbah bih ni makna dia tu kita panggil apa? Musta'arun minhu. Tafadhal. Sekali lagi daripada lafaz. Ulang sekali lagi. Lafaz yang menunjuk kepada musyabbah bih ini ialah musta'ar. Adapun makna musyabbah bih ialah musta'arun minhu. Lihat tu. Musta'arun minhu. Tabik sikit apa? Sebagai jaga arkanul isti'arah. Semuanya kita sebut dah berapa arkanul isti'arah? 4. Musta'ar, siapa lah musta'ar? Lafaz musyabbah bih. Jangan sebut musyabbah bih saja. Ada tabaan dalam kitab sebut musyabbah bih saja, tak dakik. Dakiknya kita sebut apa? Gapo musta'ar? Lafaz yang menunjuk kepada musyabbah bih. Gapo musta'arun minhu? Makna musyabbah bih ataupun makna yang ditunjuk lafaz musyabbah bih. Gapo musta'arun lahu? Makna yang ditunjuk oleh lafaz musyabbah. Lepas tu satu lagi musta'ir adalah mutakallim. Tulis sikit. Arkanut tashbih, arkanul isti'arati arba'atun. Sebagai jaga ini tambih fauqa kulli tambihat. Dalam bab ni kena faham malihat ni. Arkanul isti'arati arba'atun. Musta'arun minhu wa huwa ma'nal mushabbahi bihi. Wa musta'arun lahu wa huwa ma'nal musyabbah. Wa yuqalu lahuma wa yuqalu lihima at-tarafani laha. At-tarafani laha. Wa musta'arun wa huwa al-lafdhu wa huwa al-lafdhu ad-dallu 'ala al-mushabbah bihi. Wal-lafdhu ad-dallu 'ala al-mushabbah bihi. Wal musta'iru wa huwal mutakallimu. Wal musta'iru wa huwal mutakallimu. Mana tu? Baca sikit. Arkanul isti'arati arba'atun. Musta'arun minhu wa huwa ma'na al-musyabbah bihi. Wa musta'arun lahu wa huwa ma'na al-musyabbah. Wa yuqalu bihima at-tarafani laha. Wa musta'arun wa huwa
al-lafzu ad-dalu al-musyabbah bihi wal musta'iru wa huwa al-mutakallim. Boleh? Nampak tak? Arkanul isti'arah. Dan salah kalau orang faham arkanut tashbih ialah arkanul isti'arah. Ada setengah orang dia kata oleh kerana al-isti'aratu mabniyatun ala tashbih, maka dia kata semua arkanut tashbih adalah arkanul isti'arah tapi dengan nama baru. Faham tu? Tapi dengan nama baru. Kalau faham lagu tu salah. Faham tu? Arkanul isti'arah tak sama dengan arkanut tashbih. Qala al-musannifu wa yuqalu laha musarrahatun, dan dikatakan juga baginya, bagi tasrihiyah ni dengan nama musarrahah. Hak sama ya. Kalau jumpa musarrahah pun hak tula, kalau jumpa tasrihiyah pun hak tula. Faham tu? Jelas tak? Habis dekat tu. Qala al-musannifu aidan ay kama yuqalu tasrihiyah. Gitulah. Kama yuqalu aidan tu ay kama yuqalu laha tasrihiyah. Seperti mana dipanggilkan juga baginya tu dengan nama tasrihiyah. Aidan tu ay kama yuqalu laha tasrihiyah. Jadi ada berapa nama? Ada dua nama. Tasrihiyah dengan musarrahah. Jelas? Jadi kalau kita terjemah lafaz, musarrahah, apa musarrahah? Yang dizahirkan. Siapa yang dizahirkan? Munasabah kita sebut sini lafaz musta'ar. Faham tak? Lafaz musta'ar itu dizahirkan. Jelas tak tu? Maka apabila lafaz musta'ar tidak dizahirkan, dia akan jadi apa? Isti'arah makniyah, ataupun kita panggil juga seperti akan zahir nanti isti'arah bil kinayah. Tapi nak sangat kena ada lafaz musta'ar ni, siapa ke apa? Kena sebut siapa ke apa? Nak sangat lafaz musta'ar ni ada, dalam keadaan dia tu tak boleh nak disebut. Kalau dia disebut, dia jadi tasrihiyah. Sedangkan kita belajar dalam isti'arah makniyah hanya ada lafaz yang menunjuk kepada musyabbah. Lafaz yang menunjuk kepada musyabbah sahaja yang ada. Pada tu? Maka nak sangat kena ada musta'ar ni, nak sangat kena ada tu, tapi dalam keadaan tak boleh sebut, gapo kena buat? Disebut lawazim dia. Pada tu? Kita belajar dalam isti'arah makniyah ni ada dua perkara hak akan disebut dalam uslub. Yang pertama lafaz yang menunjuk kepada musyabbah, yang kedua lawazimul musyabbah bih. Bapa tu lawazimul musyabbah bih kena sebut tu? Sebab lafaz musta'ar ni asalnya dia rukun dalam isti'arah. Tapi uslub isti'arah makniyah, lafaz musta'ar tu dihazaf. Tidak kayak gitu. Lafaz musta'ar adalah lafaz yang menunjuk kepada musyabbah bih. Tapi lafaz musta'ar tu, jadi lafaz musta'ar tu dibuang. Bila dibuang dalam keadaan dia tu adalah asal, apa kita kena buat? Diletakkan lawazim musyabbah bih tersebut, yakni lawazim kepada musta'ar, ataupun kita boleh sebut lawazim kepada musta'arun minhu. Faham tak tu? Nampak? Tak apa, jangan risau. Kita tak masuk lagi makniyah. Qala al-musannifu, baru nak masuk makniyah. Wa imma makniyatun, dan sama ada makniyah. Dan sama ada makniyatun. Dia kata wa yuqalu laha, dan dikatakan baginya, bagi al-isti'arati al-makniyah tu tadi dengan bil kinayah. Dipanggil juga dengan isti'aratun bil kinayah. Kalau guna makniyah dia tak ada bi tu, ba tu tak ada. Dia pakat lalu isti'arah makniyah. Ada setengah orang salah, dia kata isti'arah bil makniyah. Itu salah tu. Tak tahu. Hak kita naknya isti'arah bil kina aidan ay kama yuqalu laha makniyah. Tu aidan, tu tafsir aidan, kama yuqalu laha makniyah. Jadi mari kita sebut dah bahawasanya isti'arah bil kinayah ataupun isti'arah bil makniyah adalah isti'arah yang tidak disebutkan padanya melainkan dua perkara.
Adapun daripada arkanul isti'arah hanya sa. Gapo sa? Gapo sa? Gapo satu sahaja benda yang disebut dalam arkanul isti'arah? Hak ada dalam ayat. Gapo hak ada dalam ayat? Gapo hak ada dalam ayat? Kawan, sebut. Makna musta'arun lahu yang ditunjuk oleh lafaz yang menunjuk kepada musta'arun lahu. Hak tu je ada dalam ayat. Tengok tu. Tengok. Ni sebagai tautiah lah ni. Tautiah sebelum kita masuk balik. Kepala wah. Kau kena kepala demo ya. Bekok. Mari esok bekok. Ataupun tak hari tu. Tak apa, ustaz kena. Baik, tengok. Al-isti'arah ada dua. Tasrihiyah. Kita ambil dua dulu dah. Bukan kata ada dua ni, ada satu lagi. Takhyiliyah. Jadi, kalau kita tarkib ke arkanul isti'arah. Arkanul isti'arah mula-mula musta'arun. Lepas tu musta'arun minhu. Faham dah nampak kita dah. Lepas tu musta'arun lahu. Lepas tu musta'ir. Adapun musta'ir tab'an dia tak akan ada dah sampai bila-bila. Sebab apa? Sebab dia tu orang kecek. Dia ni adalah mutakallim. Maksud dia tak ada sampai bila-bila ni di dalam uslub. Dalam uslub ni ayat yang kita jumpa tu lah, ayat yang kita baca, ayat yang kita dengar tu. Itulah uslub. Kan tahu? Jadi mutakallim ni dia tak ada dah. Sebab hak sebut uslub tu lah mutakallim. Lagu mana mutakallim dia sebut, lepas tu dia ada pula dalam ayat. Lagu mana? Tak ada tu? Baik. Dia tak ada. Musta'arun lahu. Ni dalam tasrihiyah. Musta'arun lahu ada tak? Musta'arun lahu adalah apa? Makna kepada musyabbah. Makna kepada musyabbah. Makna musyabbah. Tak ada tu? Musta'ar minhu ada tak? Ada. Musta'ar minhu ada. Musta'ar minhu ada. Bukan pun ada. Hak ni tak ada. Tak ada tu? Hak adanya adalah hak satu lagi hak ada adalah lafaz musyabbah bih yang kita panggil dengan musta'ar. Jadi kalau ikut zahir lafaz, ikut lafaz lah, ikut lafaz, siapa hak ada? Musta'ar sahaja yang ada. Yang musta'ar lillah menunjuk kepada musta'arun minhu. Harap hak ni jahat ada dalam uslub. Yang kedua makniyah. Jadi dalam makniyah sama juga. Kalau kita nak tarkib musta'arun minhu, musta'arun lahu dengan musta'ir. Maka hak ada tak usah tengok lafaz, tak usah tengok makna. Kita tengok hak ada hanyalah apa? Musta'arun lahu. Jadi hak ni tak ada, hak ni tak ada, hak ni tak ada. Boleh? Yang ada hanyalah apa? Musyabbah. Yang menunjuk kepada musta'arun lahu. Tidak gitu? Baik, sebab tu di dalam ta'rif tasrihiyah dengan makniyah, dia tak sebut lalu ni lafaz musta'arun tak sebut. Hak dia sebut apa? Musyabbah bih. Faham? Dia kata tasrihiyah adalah apa? Isti'arah yang disebutkan padanya musyabbah bih. Faham tak? Hak ni yang disebutkan padanya musyabbah. Faham tak? Dia tak sebut lafaz musta'arun lahu dengan musta'arun minhu ataupun sebab kalau disebut dia akan jadi semabur. Dalam keadaan kita kena beza hak ni makna, hak ni lah lafaz. Kita akan tanya lagu mana disebutkan musta'arun minhu, sedangkan musta'arun minhu adalah makna. Tak ada. Jadi lagu mana maksud dia ada dalam ayat? Tu. Jadi pada sini yang hanya ada adalah lafaz musyabbah yang menunjuk kepada musta'arun lahu. Dalam masa yang sama, kalau kita tengok musta'ar ni rukun kepada isti'arah. Dia rukun isti'arah, tapi dia tidak disebut. Dia ni lafaz ke makna? Lafaz.
Kalau hak ni tidak ada, logiklah sebab hak ni yang menunjuk kepada hak ni. Lafaz ni yang menunjuk kepada makna. Musta'ar menunjuk kepada musta'arun minhu. Tidak kayak gitu. Baik, dalam keadaan dia tu rukun dan dia tu adalah lafaz, apa dia tidak disebut? Tak ada. Maka kita jawab kerana uslub bahasa Arab mari lagu nida. Hadza wahid. Yang kedua, wajib ke tak dia disebut? Kita jawab sepatutnya disebut. Sebab dia adalah rukun. Maka kuat tak kuat dia ni kena ada dalam ayat, dan dalam keadaan dia tak boleh ada dalam ayat. Kalau dia ni ada dalam ayat, maka dia akan jadi tasrihiyah. Betul tak? Dia ni tak boleh ada dalam ayat, dalam keadaan dia tu kena jadi gana uslub dia akan jadi kena tambah satu lagi, lawazimul musyabbah bih. Baik, soalan nak tanya, lawazim musyabbah bih ni arkanul isti'arah atau tidak? Dia bukan arkan isti'arah, tapi dia kena ada ke tak dalam isti'arah makaniyah? Dia kena ada. Dan sebab dia kena ada adalah kerana bersangat berhajatnya kepada lafaz musta'ar tadi. Tapi tak boleh nak sebut. Bila tak boleh nak sebut, kita hanya sebut sifat yang tertentu kepada musyabbah bih. Yang musyabbah bih tu tadi, pada sudut lafaznya kita panggil musta'ar. Faham tak? Nah ni mukaddimah tautiah sebelum masuk ta'rif. Ta'rif tak masuk lagi. Tu baru nama. Faham tak tu? Cuma pengenalan dia. Faham tak? Jelas tak? Nampak dah hikmah apa ulama balaghah dia tak sebut dalam ta'rif lafaz musta'ar ke musta'ar minhu musta'arul lahu. Dia tak sebut. Dia sebut musyabbah. Faham tak? Jelas tak tu? Ana sebut tadi, ingat sebab nampak macam surah muka tu surah payah. Ipek gini. Ustaz Mubah pun nampak. Ustaz ni lafaz musyabbah dan lafaz musyabbah bih. Benda ni bila masuk dalam bab isti'arah, akal kita kena ingat lalu. Kena ingat ke apa? Ada iktibar lafaz, ada iktibar makna. Lafaz kita panggil, kalau musyabbah bih kita panggil musta'ar. Kalau makna dia kita panggil musta'arun minhu. Kalau lafaz musta'ar musyabbah bih kita panggil musyabbah, kita panggil apa? Lafaz dia al-lafzu ad-dalu 'alal musta'aru lahu, ataupun al-lafzu ad-dalu 'alal musyabbah. Makna musyabbah ke apa makna dia? Musta'arun lahu. Jadi kita ada pegu kepada musta'arun minhu, lawan dia adalah apa? Musta'arun lahu. Musta'ar lawan dia apa? Lafaz yang menunjuk kepada musta'arun lahu, ataupun lafaz menunjuk kepada musyabbah. Faham tak tu? Jadi lafaz musyabbah dan musyabbah bih sendiri tu ada dua iktibar. Iktibar makna, iktibar lafaz. Kalau iktibar makna, arkanut tashbih akan jadi surah ni. Faham tak tu? Kalau iktibar lafaz, arkanut tashbih adalah musta'ar dengan lafaz yang menunjuk kepada musyabbah. Faham tak tu? Jelas tak? Kalau kita takrif, kita tengok malak kalau kita kata isti'arah makaniyah adalah isti'arah yang tidak disebutkan padanya lafaz apa? Musta'ar. Faham tak tu? Tapi disebutkan padanya apa? Musta'arun minhu. Betul tak ayat tu? Disebutkan padanya musta'arun lahu. Betul tak? Sekali lagi tengok malak, isti'arah bil makniyah, bil kinayah. Ana bagi soalan ni bukan hak ni hak tu. Soalan dia gini. Adakah isti'arah bil kinayah adalah isti'arah yang dihazafkan padanya lafaz musta'ar dan disebutkan padanya musta'arun lahu? Betul tak ayat tu? Apa salah wah? Ini pala apa? Sebab memang musta'arun lahu tak ada dalam ayat. Musta'arun lahu adalah makna. Tapi lafaz musta'arun lahu ada tak? Lafaz musta'arun lahu ada tak? Ada. Lafaz yang menunjuk kepada musta'arun lahu ada tak? Ada. Apa anda sebut gini? Sebab kalau kita jumpa dalam kitab, dia kata isti'arah makniyah adalah isti'arah yang ada musta'arun lahu, kita takwil lalu. Yakni lafaz yang isti'arah yang disebutkan padanya
lafaz musta'arun lahu hazah mudhaf. Sebab musta'arun lahu memang tak akan ada dalam ayat, sebab dia adalah makna boleh terzahir tak dalam ayat. Tak, makna ni benda kita reti. Alatul idraku lil makna adalah al-aql. Alat idrak, alat untuk kita mengesan makna adalah apa? Adalah akal. Bukan telinga, bukan mata. Tidak kayak gitu. Macam gini, kita pergi dekat sains kita, kita tahu dia tengah sedih, kita pergi kat dia, kita salih dengan dia, kita kelih dia. Dan Ana ada misal ke benda ni, masalah ke apa? Pada masalah al-ma'ani muqaddamun 'ala al-alfaz. Ingat tak kaedah tu Ana bagi? Makna-makna ni dia mendahului lafaz. Ada tu? Dan al-ma'ani aksaru minal alfaz. Makna ni banyak daripada lafaz. Ana cerita sekali lagi kisah. Sebab muhim jiddan, kalau kita tak faham ni, dia akan pening pada bab ijra'at mana. Musannif dalam kitab ni ringkas. Kitab kita ni kitab kecil je. Faham tu? Kitab kecil. Tapi dengan kecil dia, kita tak boleh bermudah-mudah sampai kita luput fawaid dia. Sebab kitab ni barakah. Kitab ni telah menyampaikan orang yang telah sampai banyak. Banyak sangat dah orang. Dia sampai ke dia wasal kepada man wasal dengan sebab apa? Dengan suhbah kitab ni. Tapi kena ada kaedah dia, cara dia lah. Baik, kisah dia lagu ni. Ana cerita sekali lagi, seorang suami dengan isteri. Nah, bila dia kasih kepada isteri dia dan seorang isteri kasih kepada suami, maka dia akan sebut lafaz-lafaz yang menunjuk kepada dia kasih. Saya ke awak, I love you dan sebagainya, dia sebut. Baik. Bila dia sebut sama-sama, sampai satu tahap dia akan habis lafaz. Habis lafaz dah untuk dia sebut kepada isteri dia, ataupun isteri nak sebut kepada suami dia, habis dah lafaz. Tahu tak? Sehebat-hebat lafaz pun habis dah. Dan sehebat-hebat lafaz yang kita pernah dengar, siapa tahap hebat lafaz tu dibahas dalam hukum syarak, adalah lafaz kasih yang orang Mesir lelaki sebut kepada isteri dia. Dia katakan, ana bi'abudiki. Tabaan dalam lughah dia kata ana bi'abudik. Apa maksud ana bi'abudik? Aku sembahmu, aku menyembah kamu. Berat tak lafaz tu? Berat. Dia melibatkan ibadah lafaz tu zahir menunjuk ibadah selain daripada Allah. Tapi adakah lafaz tu menunjuk kepada makna tu? Tak, lafaz tu menunjuk kepada makna kasih, yang tersangat kasih. Tapi contohlah lafaz tu pun sebut dah. Kita ambil atas pendapat ulama yang kata boleh buat lafaz tu, boleh guna lafaz tu. Faham tu? Tabaan Darul Ifta Misriyah mengatakan boleh. Sebab apa? Sebab lafaz tu ma'ruf inda ahli Misra dengan makna yang bukan zahir lafaz. Faham tu? Baik. Maka atas pendapat ulama yang kata boleh, faham tu? Kita kata tu kepada isteri, kata maksudnya sebut. Kita sebutkan lafaz. Selepas daripada sebut, kita ada lagi rasa kasih hak lebih tinggi daripada hak kita sebut ketika sebut ana bi'abudik. Gana kita nak sebut kasih tu? Ada tak lafaz? Iya, ada tak lafaz? Tak ada. Habis dah lafaz. Lafaz sudah habis. Tapi makna ada tak? Boleh tak makna tu kita sampaikan kepada dia? Boleh tak ni? Adakah makna hanya disampaikan melalui lafaz? Tak. Kita pergi kat dia, kita pegang tangan dia, kita gelih dia, dia gelih kita. Lepas tu beri tiak. Sama-sama mengalirkan air mata tanda kasih. Sampai ke tak makna kasih? Sampai. Ya tu. Soalan dia, makna tu ada ke tak? Sabit ke tak makna? Sabit. Kita faham daripada mana makna tu? Akal. Sebab tu kena ingat, alatu idrakil ma'ani al-aqlu. Sedangkan alatu idrakil alfazi as-sam'u wal basaru wal lisanu. Faham tak? Faham tak ni? Mami, lama tu ambil buku baru, Kisah Ana bi'abudik. Kan Mami? Cinta tanpa lafaz.
Ada lah tu Mukmi ayat dia. Mukmi pandai awak ayat-ayat. Macam kita kasih kepada Rasulullah SAW. Pernah tak kita tengok Qubbatul Khadra? Duduk jauh ni. Duduk jauh. Tengok-tengok. Nak cerita hari tu nak jadi kisah. Tengok Qubbatul Khadra. Faham tak Qubbatul Khadra? Kubah hijau. Kita tengok Qubbatul Khadra, kita teringat kepada Rasulullah SAW. Pernah tak kita? Pernah. Siapa tahap tengok tu, teringat hati. Teringat tu pakat titik air mata selalu. Nak tanya, adakah itu makna? Makna tak tu? Makna kasih. Nak tanya, faham daripada mana makna tu? Akal. Kerana alatul idraki lil ma'ani adalah al-aqlu. Faham tak maksud alatul idrak tu? Kena faham boleh. Bukan nak kecek pasal kasih, tak kasih sangat. Nak kecek alatul idrak. Jelas tak? Ustaz Pu. Faham? Nampak mana tu? Sengih sebagai tu. Habis takat tu. Jadi kalau hak ada dalam ayat, hanyalah apa hak ada dalam ayat? Kalau isti'arah makniyah sebenarnya lafaz musyabbah. Faham tu? Lafaz musyabbah dan lafaz musyabbah ana sebut dah kemarin atas pendapat yang tahqiq tidak dipanggil musta'ar. Yang dipanggil musta'ar hanyalah lafaz musyabbah bih. Baik, tengok balik dah. Ana nak sebut satu faedah. Muhim jiddan faedah ni. Kita nak tahu mana ulama ni dia guna pendapat mana. Yakni lafaz musta'ar dia tu dia guna pendapat mana. Faham? Kita tengok cara dia tafsir musta'ar. Kalau dia kata musta'ar adalah lafzul musyabbahi bihi, maka dia guna pendapat yang tahqiq. Kalau dia kata lafzul manquli, khalas. Maknanya dia guna pendapat boleh kita panggil lafaz yang menunjuk kepada musyabbah, boleh kita panggil musta'ar juga. Faham tak? Sekali lagi apa? Lafzul manqul. Faham tak? Faham tak lafzul manqul? Ustaz Mumi? Tak faham? Tak kisah. Tak kisah. Kalau tak faham lagi, sebab kita tak masuk dalam ta'ani lagi. Cuma nak sebut tadi, kita buat ni sebagai tauti'ah mukaddimah nak masuk. Jangan kisah. Baik, jadi yang kedua ni kita panggil dengan makniyah. Yuqalu laha, dikatakan baginya, bagi siapa? Bagi makniyah tu juga kita panggil juga dengan bil kinayati aidan. Ada benda anda tak ingat ayat? Ada kalau ada benda anda terlepas, takut-takut nak ayat benda tu, kecek tak ingat ayat, ayatkan dah. Takut anda terlepas. Qala al-musannifu wa imma takhyiliyatun. Ini yang ketiga. Wa imma takhyiliyatun. Boleh? Ni yang ketiga, takhyiliyah ni senang takhyiliyah. Ingat, takhyiliyah hanya ada pada ketika makniyah ada. Takhyiliyah boleh melazimi makniyah. At-takhyiliyatu mulazimatun lil apa? Lil makniyah. At-takhyiliyatu mulazimatun lil makniyah. Baik. Ana sebut dah tadi. Kalau kita tengok, ini kita bahas pada sudut arkanul isti'arah. Tapi kalau kita tengok pula dalam masalah apa? Arkanut tashbih, bab makniyah ni. Arkanut tashbih ada berapa? Ada 4. Mula-mula musyabbah. Nombor 2 musyabbah bih. Tengok balik dia, ni muhim jiddan. Nombor 3 adatut tashbih. Nombor 4 wajhus syabah. Baik. Dalam isti'arah makniyah, di antara 1, 2, 3, 4, hak mana ada, hak mana tak ada. Musyabbah ada dalam ayat? Musyabbah ada dalam ayat. Musyabbah bih ada dalam ayat? Tak ada. Adatut tashbih ada dalam ayat? Tak ada. Wajhus syabah ada dalam ayat? Tak ada. Ingat dah, yang diambil daripada arkanut tashbih untuk kita buat isti'arah hanya 2. Musyabbah dan musyabbah bih. Adatut tashbih dengan wajhus syabah dia tak ada dalam usul isti'arah. Faham tak tu? Baik.
Maka fahas sini daripada arkanut tashbih di dalam isti'arah makniyah hanya ada musyabbah. Musyabbah saja ke? Musyabbah saja ke? Tak. Siapa kena ada soal lagi? Lawazimul musyabbah bih. Anda sebut tadi musyabbah bih ikut mustalah kepada isti'arah. Kita panggil apa lafaz dia? Lafaz dia kita panggil musta'ar. Musta'ar ni kena ada tak? Kena ada sebab dia arkanul isti'arah. Tapi dia boleh tak nak disebut? Tak boleh disebut. Sebab apa? Kalau dia disebut, dia akan jadi tasrihiyah. Dia tak boleh nak disebut dalam keadaan dia tu adalah rukun. Maka gapo kena buat? Gapo ulama buat? Datang ke lawazim kepada musyabbah bih. Mana lawazim dia? Sini. Sebut. Ada tu? Baik. Maka uslub makniyah adalah uslub yang ada lafaz musyabbah dan ada lafaz lawazim musyabbah bih. Ada tu? Itulah makni. Di mana takhiliyah? Takhiliyah ni kita ambil lawazim ni, kita sandar ke ataupun kita kait ke kepada musta'ar. Kepada siapa? Musyabbah. Misalnya gini. Yang kita jumpa ni misal azfaru maniyah. Betul? Baik. Al-maniyah ni kita belajar dah mari. Gapo? Musyabbah ke musyabbah bih? Ni isti'arah makniyah. Isti'arah makniyah lafaz gapo hak ada dalam ayat? Lafaz musyabbah dengan lawazim. Mana musyabbah dalam ayat ni? Maniyah. Inilah musyabbah. Yang mana makna dia tu nama dia musta'arun apa? Lahu. Betul tu? Musta'arun lahu. Tapi ketika kita kata isti'arah makniyah, tab'an tak guna adalah musta'arun lahu ni, pergi guna dengan makna musta'arun minhu. Jangan lupa. Kita dah sebut isti'arah makniyah adalah isti'arah yang lafaz musyabbah dia tu guna dengan makna musta'arun minhu. Barulah jadi pinjal. Baik, anak tak saya bahas itu. Anak nak bahas ini. Di mana takhiliyah? Takhiliyah ni kita sandar ke ni lawazim. Tahu tu? Takhiliyah ni kita sandar ke azfar kepada maniyah. Sini takhiliyah. Jadi takhiliyah ni bukan bentuk lafaz. Takhiliyah ni adalah hubungan di antara apa? Ataupun sandaran yang kita bahas daripada apa? Lawazim dengan musyabbah. Itulah takhiliyah. Jadi nak tanya, isti'arah mana yang lafaz musyabbah dia ada dalam ayat? Makniyah ke tasrihiyah? Makniyah. Lafaz musyabbah boleh ada tak dalam isti'arah tasrihiyah? Tak boleh. Sebab yang ada dalam isti'arah tasrihiyah hanyalah apa? Lafaz musyabbah bih. Tahu tu? Sedangkan takhiliyah adalah perkaitan di antara lawazim musyabbah bih dengan musyabbah. Itulah takhiliyah. Faham tak? Jadi takhiliyah ni lafaz ke benda akli? Benda akli. Faham tak? Dan ingatlah kaedah kita, at-takhyiliyatu mulazimatun lil makniyah. Faham tak? Ada yang mana? Mana ni? Amin, tafadhal. Qala al-musannifu, kita nak masuk ta'rif. Mafhum ada dalam ni dah, mafhum tu kalau kita terang tu sebagai mukaddimah. Baik, apa anda kena terang mafhum? Sebab ingat balik ta'rif Syekh Ahmad Ad-Dardir. Contohnya kita akan jumpa nanti dalam masalah isti'arah asliyah. Al-Imam tidak menggunakan ta'rif yang jami' mani'. Al-Imam Dardir sendiri tidak menggunakan ta'rif jami' mani'. Boleh. Jadi untuk anda bina kefahami dan anda nak bahas lafaz-lafaz tu menunjuk kepada gapo, anda kena bahas dulu mafhum dia ni sepitah lalu.
Ana sebut bila kita belajar satu kitab, kita nak faham dua perkara. Sok mana sebut benda ni? Kita nak faham, kalau sini kita nak faham ilmul balaghah, kita nak faham kitab Tuhfatul Ikhwan. Faham tak tu? Kita salah kalau kita hurai Tuhfatul Ikhwan menyalahi dengan gapo lafaz Tuhfatul Ikhwan bawa. Contoh gini. Dalam masalah ni kita guna pendapat apa? Kita guna pendapat yang musta'ar tu boleh dipanggil kepada musyabbah. Faham tak tu? Sedangkan dalam Tuhfatul Ikhwan tidak menunjuk kepada benda tu. Betul ke tak? Betul huraian tu betul, tak salah. Sebab memang ada pendapat yang kata boleh kita panggil musta'ar kepada lafaz musyabbah. Betul tak? Betul. Tapi amanah tak kita dengan kitab Tuhfatul Ikhwan? Tak amanah. Sebab Imam Dardi tak kata. Faham tak tu? Jadi kena ingat balik kita ngaji soal kitab ni, mengaji kitab apa kena ada dua perkara. Faham ilmu, faham kitab ni. Muhim jiddan hadha. Boleh? Qala al-musannifu ta'rif isti'arah tasrihiyah. Fal isti'aratu tasrihiyatu hiya dia tu ialah allati yang surriha fiha, disorehkan. Apa makna disorehkan? Uzhira. Boleh? Disorehkan. Boleh? Tengok sini sikit, surriha musannif guna apa? Musannif mana sambungnya? Kalau tengok nuskah ni dia belakang dah. Cuba tak bizikril musyabbah bih. Ingat dah? Gini. Fa'il surriha antara fa'il yang ada dua kelakuan pada ta'diyah dia. Dua kelakuan pada ta'diyah dia. Apa maksud ustaz? Gini. Fa'il surriha dia boleh muta'addin binafsih, dia boleh muta'addin bil ba'. Faham tu? Contoh gini. Kita kata sarrahtu al-khabara. Apa makna sarrahtu al-khabara? Aku zahirkan berita ini. Orang tanya, man sarraha? Siapa hok duk geger-gegak ni cerita ni? Siapa yang duduk khabar ke cerita ni? Man sarrah ataupun man yusarrih minkum? Siapa hok buat zahir ke cerita ni? Sepatutnya cerita ni semua orang tak tahu. Tapi siapa yusarrih? Betul tu? Kita berkata ana sarrahtu al-khabara. Sayalah yang menzahirkan cerita itu. So, boleh juga kita kata ana sarrahtu bil khabari. Dua-dua tu boleh. Saya kata dua-dua tu ibarat tu sah. Dia macam fi'il sama dengan makna menamakan. Contoh gini, samaitu ibni Muhammadan. Apa makna dia? Aku menamakan anakku dengan Muhammad. Saya kata macam dalam Barzanji kan dia kata summiya bi Muhammad, sammi Muhammad, sammihi bi Muhammad. Setengah riwayat lagi sammihi Muhammadah dalam Barzanji. Baik. Jadi sammihi Muhammadan pun betul, sammihi bi Muhammadin pun betul. Ya tu. Bapa nak sebut benda sebab dalam setengah kitab dia tak mari dengan lafaz ba. Dalam kitab kita dia mari dengan lafaz ba. Betul ke tak kitab kita ni? Betul. Hak tak mari tu betul ke tak? Betul juga. Ya tu. Sebab tu ibarat satu lagi nama kepada tasrihah ke apa? Musarrahah. Sebab tu sah. Sebab dia memang boleh muta'addin binafsih. Kalau dia hanya muta'addin bil ba, dia akan jadi gini, musarrahun biha. Dia akan jadi gitu. Faham? Habis. Jadi sini surriha muta'addin bil ba. Dia pakai muta'addi bil ba. Surriha fiha, dizahirkan padanya. Kita pergi dulu belakang sikit, ambil hak dalam kurungnya. Bi dzikril musyabbahi bihi, disorehkan padanya bi dzikri dengan menyebutkan lafaz dengan menyebutkan ai. Dia kata musyabbahi bihi ai. Tengok apa dia tafsir ai, apa dia tafsir allazi. Sebab kita dah nampak dah perlunya dibeza di antara musta'ar dengan musta'arun minhu. Faham tak tu? Perlunya beza di antara musta'ar dengan musta'arun minhu. Tu bi zikril musyabbahi bihi ayil lafdhi dalli alaihi faqat.
Faham tu? Tu. Lepas tu min ghairi an yuzkara syai'un min arkanit tashbihi siwahu. Nampak dah? Okey, kita undur balik. Jadi gapo isti'arah tasrihiyah? Isti'arah yang hanya disebutkan lafaz musyabbah bih. Siapa lafaz musyabbah bih? Dalam arkanul isti'arah musta'ar. Tapi apa musannif tidak guna ke musta'ar? Sebab payah bila masuk dalam ta'rif makniyah. Tahu? Dia akan jadi payah. Sebab bila masuk maqam musta'ar, dia dah tertentu pada lafaz musyabbah. Lafaz musyabbah bih. Faham tak? Jelas tak tu? Sakit. Majlis maring dengan mukaddimah kita sebut awal kitab tu, awal kelas ini muhim. Qala al-musannifu tutlaku al-isti'aratu, dipanggilkan isti'arah ala isti'mali, di atas menggunakan, kama tutlaku ala al-lafzi al-musta'mali. Boleh? Dizahirkan, dia kata digunakan lafaz isti'arah alal istimali, di atas istimal, kama tutlaku alal lafzil musta'mali, seperti mana diitlaqkan juga, digunakan juga, dipanggil juga alal lafzi, di atas lafaz yang digunakan. Tak faham zahir ibarat ni. Faham tu? Apa makna isti'arah? Dia kata tutlakul isti'aratu. Tengok balik, mana syarah? Tak apa, kita buat sebelah tu. Nampak dah? Baik. Ja'a al-asadu ilal madrasati. Tidak kira gitu? Maka ja'a al-asadu ilal madrasati. Ja'a ni fa'il, al-asadu fa'il, ilal madrasati ta'alluq pada ja'a. Khalas, tu tak sih. Berlaku dah isti'arah dalam ni. Tengok soalan ana, berlaku dah isti'arah. Ana tak tanya di mana isti'arah, ana tanya berlaku dah isti'arah. Berlaku. Ana ada dua soalan dalam ni. Tengok balik. Soalan pertama, adakah berlaku isti'arah? Soalan kedua nak, di manakah isti'arah? Soalan yang seterusnya, adakah isti'arah dalam soalan pertama dan isti'arah dalam soalan kedua tu makna dia sama? Tak sama. Lagu mana tak sama? Tengok balik. Bila nak kata ja'al asadu ilal madrasati, kita dah belajar dah lafaz asadu ada dua makna. Yang ini boleh diguna pada dua makna. Boleh diguna pada makna asal. Apa makna asal? Hayawanun muftaris. Boleh juga diguna dengan makna apa? Ghairu asli. Apa makna ghairu asli dia? Rajulun syuja'. Baik. Yang mana rajulun syuja' ni asalnya ditunjuk ke makna ni oleh lafaz musyabbah. Asal ni musyabbah ke musyabbah bih? Musyabbah bih. Betul tak? Jadi asalnya rajulun syuja' adalah makna yang ditunjuk oleh musyabbah. Faham tu? Zaidun kal asadi. Ni tarkib apa? Tarkib tashbih dia. Asalnya rajulun syuja' ni ditunjuk oleh lafaz Zaidun. Ada tu? Tapi sekarang ni asal dia guna dengan apa? Dengan makna rajulun syuja' yang asal ditunjuk oleh lafaz Zaidun yang dia tu musyabbah. Okey, ana tak sesuai situ. Hak kita naknya adalah lafaz al-asadu sini guna dengan makna siapa? Rajulun syuja'. Sebab apa? Sebab ada qarina, sebab alaqah wa hakadha. Faham tu? Maka nampaklah kita di sini bahawasanya lafaz al-asadu
guna dengan makna apa? Ghairu asli. Yakni guna dengan makna rajulun syuja'. Sini ni nama dia isti'mal. Tak tu? Isti'mal ni apa isti'mal? Kita menggunakan lafaz bukan dengan makna asal. Pada sinilah isti'mal ni bukan dengan makna tu saja. Isti'mal di sini maknanya kita gunakan lafaz asad, diri menggunakan lafaz asad kepada makna rajulun syuja'. Itulah isti'mal yang kita maksudkan dalam isti'ar. Jadi isti'mal ni boleh kita panggil isti'arah. Tak tahu? Isti'mal tu boleh panggil isti'arah. Tak tahu? Gapo isti'mal? Gapo isti'mal? Menggunakan lafaz bukan dengan makna asal. Tak tahu? Tab'an kena ada kaedah sikit. Ataupun dengan bahasa mudah, menggunakan lafaz yang menunjuk kepada musyabbah bih. Menggunakan lafaz musyabbah bih, pendek lagi, menggunakan lafaz musyabbah bih pada makna musyabbah. Saya tahu? Pada makna musyabbah. Jadi menggunakan lafaz musyabbah bih, menggunakan tu lafaz musyabbah bih kepada makna musyabbah, orang panggil isti'mal tu boleh panggil isti'arah. Yang kedua, boleh juga kita panggil lafaz asadun tu sendiri isti'arah. Jadi bila anda tanya, adakah berlaku isti'arah? Anda tanya pasal isti'mal ke lafaz? Isti'mal. Saya tu? Sebab kepada benda lafaz, kita tanya tak berlaku. Kita tak boleh sebut guna lafaz berlaku, kita kena sebut lafaz ada ke tak isti'arah. Kalau anda tanya soalan kedua, di manakah isti'arah? Mana? Asad. Tapi kalau anda tanya di manakah isti'arah, sedangkan anda nak dengan makna isti'mal, sah ke tak soalan tu? Tak sah. Nak tanya di mana lagu mana? Benda ni hanya reti pada akal. Faham tu? Maksud musannif adalah sama ada isti'arah ni boleh pada dua panggilan. Panggilan isti'mal ataupun panggilan lafaz. Faham tu? Soalan lafaz ni ditanya dengan soalan nombor 2. Nombor 2. Adakah berlaku isti'arah? Soalan dia untuk isti'arah dengan makna isti'mal. Jadi gapo mudahnya makna isti'mal ni secara dakiknya kita kata gini. Isti'mal yang kita nak panggil isti'arah ni makna dia ialah isti'malu lafzil musyabbahi bihi fil musyabbah. Siapa lafzil musyabbahi bihi? Siapa lafzil musyabbahi bihi? Asadun. Siapa musyabbah ni? Rajulun. Sini kena kalau nak dakik lagi tak gini. Fi maknal musyabbah. Siapa maknal musyabbah? Rajulun syuja'. Makna bagi musyabbah, rajulun syuja'. Ada tu? Tak baik. Jadi kena tarkib mal. Hak ni penting kali ni, hak ni. Inilah makna isti'mal kepada yang kita nak panggil dengan isti'ar. Ambil gambar atas. Takut orang belakang tak nampak. Atas dia geruk. Faham tak? Ustaz Melaka, faham tak? Faham? Mi'ah ataupun alf. Mi'ah. Alhamdulillah. Seminit. Sedih faham tak?
Nuskah awak. Jazakallah khairan. Qala al-musannifu tutlaku al-isti'aratu ala isti'mali kama tutlaku ala al-lafzi al-musta'mali wa bi iradati al-awwali tadhharu adh-dharfiyyatu. Qala al-musannifu wa bi iradatil awwali tu ta'alluq pada tazharu. Tazharu adh-dharfiyyatu bi iradatil awwali. Dan zahirlah makna zarfiyah. Mana kita faham makna zarfiyah tu? Pada lafaz fiha dalam ta'rif. Tulis itu, tulis pada adh-dharfiyah. Yakni terzahirlah makna zarfiyah pada lafaz fi, pada lafaz fiha di dalam ta'rif. Boleh? Di dalam ta'rif. Dengan kita katakan isti'arah itu dengan makna isti'mal. Dengan kita katakan isti'arah itu dengan makna isti'mal. Bukannya al-lafzu al-musta'mal. Betul? Baik, habis saya kata. Faham? Jadi isti'mal ni adalah benda yang kita reti saja. Apa isti'mal? Menggunakan lafaz musyabbah bih pada makna musyabbah. Itulah isti'mal yang kita panggil isti'arah. Bukan semua isti'mal kita panggil gitu. Tapi isti'mal yang kita nak panggil isti'arah ni,
adalah kita apa? Kita menggunakan lafaz musyabbah bih pada makna musyabbah. Baik. Kalulah kita tengok ibarat musannif dalam ta'rif, musannif kata isti'arah tasrihiyah adalah isti'arah yang disorehkan padanya. Pada mana? Pada mana dhamir ha tu balik? Pada mana? Pada allati tab'an. Jadi allati tu kena kepada apa? Isti'arah. Isti'arah tu apa? Isti'mal atas makna pertama. Baik, tapi kalau kita guna makna kedua, gapo isti'arah tasrihiyah? Tu. Anda sebut tu, isti'arah ada dua makna. Isti'mal denganlah apa? Kalau kita guna dengan makna kedua, siapa isti'arah tasrihiyah? Kalau dalam ni, siapa isti'arah tasrihiyah? Asad tu sendiri. Jadi lagu mana musannif boleh kata lafaz musyabbah, lafaz musta'ar, isti'arah tasrihiyah yang dia tu tadi adalah apa? Al-lafzul musta'mal, ialah yang dizahirkan padanya. Lagu mana lafaz dizahirkan padanya? Sedangkan diri isti'arah tu adalah diri lafaz dah. Berhajat lagi tak kepada qaid fiha? Tak berhajat dah kepada qaid fiha. Cukup dengan dia kata al-isti'aratu tasrihiyatu huwa apa? Huwa al-lafzul ladzi surriha. Huwa al-lafzul ladzi surriha. Tidak kayak gitu. Kalau dia kata surriha fiha, seolah-olah isti'arah tu benda lain, lepas tu lafaz tu duduk bawah dia. Faham tak tu? Isti'arah tu benda lain, lepas tu lafaz tu disebut dalam uslub tu. Untuk isti'arah makna pertama kita nampaklah, sebab isti'arah ketiga tu makna isti'mal. Jadi isti'mal tu berlaku, lafaz isti'arah tu duduk bawah isti'mal. Tapi sekarang ni kalaulah isti'arah tu sendiri adalah diri lafaz, lagu mana berlaku di dalam? Sedangkan dia adalah diri isti'arah. Dia kata isti'arah dengan makna kedua adalah apa takrif dia kita nak buat? Hiyallati. Siapa hiya? Lafaz itulah. Lafaz yang disorehkan padanya pada siapa? Pada siapa? Tak boleh balik pada lafaz. Lagu mana lafaz yang disorehkan pada lafaz? Lagu mana lafaz disorehkan pada lafaz? Tak ada. Lafaz bahkan tasrih tu sendiri berlaku dengan sebab lafaz. Tidak gitu. Soreh tu berlaku, izhar tu berlaku dengan siapa? Dengan sebab lafaz tu timbul. Jadi lagu mana dizahirkan pada lafaz? Lagu mana? Sedangkan diri zahir tu tak berlaku dengan sebab lafaz dah. Kaifa? Faham tu? Sebab tu musannif bawa sini itlaq yang kedua. Itlaq apa? Itlaq isti'mal. Sebab apa? Nak suruh kita kata takrif dia ni betul. Faham tu? Takrif dia ni sudah betul. Sebab apa? Tilik kepada isti'arah dengan makna isti'mal, bukan isti'arah dengan makna lafaz. Wa illa kalau tidak, dia kena apa ni? Betul dah. Wa bi iradatil awwali tazharu zarfiyah. Dia ada ayat ni tak apa sebelum tu. Kalau tak ada ayat ni kita kena takdiran. Sebab dia nak guna wa illa. Faham tu? Dia kata dengan kita katakan al-isti'arah ada pada fiha tu ialah isti'arah dengan makna isti'mal, maka baru kita nampak makna zarfiyah fi tu. Kalau kita kata isti'arah di situ dengan makna yang kedua, maka tak zahir makna apa? Zarfiyah. Faham tu? Wa illa ay wa illam nakul al-muradu biha al-ma'na al-awwal. Jadi gitu. Wa illa ay wa in lam nakul al-muradu biha al-ma'na al-awwal fala yasihhu fala yasihhu. Ataupun nanti dulu sini dia mari laqala. Kita buat laqala selalu tak apa. Buai fala yasihu ma'lish, buai fala yasihu buai. Jadi jawab
kepada in tu, kita buat laqala selalu. Yang ni kalaulah kita tak kata yang dikehendaki dengannya dengan isti'arah tu tadi adalah makna pertama, nescaya apa? Laqala, nescaya akan berkatalah ia siapa? Ia musannif. Laqala ay laqala al-musannifu, nescaya musannif akan kata apa? Laqala, mana musannif akan kata ni? Fit ta'rif. Tulis laqala fit ta'rifi, nescaya musannif akan kata apa pada ta'rif? Hiya, isti'arah tu tadi ialah lafzul mushabbahi bihi, ialah lafaz musyabbah bih yang musarrahu bihi, yang disorehkan, dizahirkan dengannya dengan lafaz tadi. Faham tu? Jadi ada beza dah istimal dengan lafaz, ada beza. Bila ada beza, ta'rif pun akan jadi beza. Faham tu? Ta'rif akan jadi beza. Jadi pada sini ulama tak ada khilaf pada bolehnya kita panggil istimal pun boleh panggil isti'arah, lafaz pun boleh panggil isti'arah. Tapi kalau isti'arah dengan makna istimal, takrih dia lain. Kalau isti'arah dengan makna lafaz, takrih dia lain. Baik, selesai ada dua, nampak dah? Baik, takrih mana yang lebih muafakat dengan isti'arah, dengan majaz mufrad? Di antara dua takrih ni, takrih mana yang lebih muafakat dan lebih kita kata dekat dengan majaz mufrad? Takrih dengan lafaz ke takrih dengan istimal? Majaz mufrad. Takrih dengan lafaz ke takrih dengan istimal? Lafaz. Kerana majaz mufrad makna dia apa? Al-majazu fil kalimah. Faham tu? Al-majazu fil kalimah. Jadi bila kita kata isti'arah tu adalah diri lafaz, itulah lebih akrab dengan apa? Majaz mufrad. Hadap umi. Kurang 50, 100, 80. Umi, berapa puluh? 80 insya-Allah Nanti balik murajaah ni. Senang benda ni. Senang. Khulasah dia gini, khulasah dia. Tak dia khulasah dah ni. Ni khulasah fauqul khulasah. Khulasah dia boleh guna dua-dua. Istimal pun boleh panggil isti'arah. Gapo? Lafaz pun boleh panggil isti'arah. Tapi faedah tadi jangan lupa, takrif yang lebih dekat dengan isti'arah dengan majaz mufrad adalah takrif dengan yang ni takrif dengan kita kata hiya lafzul musyabbahi bihi al-musarrahu bihi. Soalan yang kedua, soalan yang terakhir masalah ni, tapi soalan ni ana huraidah jawab dia. Al-jawabu qad sabaqana. Boleh tak ana sebut al-lafzul musyabbahi al-musarrah betul-betul? Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Sebab dia sarraha muta'addi binafsih juga. Jadi bila surriha, hak maf'ul tu jadi masuk dalam sarraha lalu. Faham tu? Jadi dua ibarat tu betul. Kalau contoh kata kita tahqiq kitab ni nanti, boleh nasihat anak, kitab ni tahqiq banyak sangat dah. Kalau nak khidmat kepada kitab ni, khidmat dengan cara mengeluarkan pendapat-pendapat tu tadi, balik kepada sahibul aqwal, lepas tu tengok musannif guna manhaj mana. Tu tak ada lagi orang buat terhadap kitab ni. Dan kalau buat benda tu akan dapat faedah banyak. Ummah akan dapat faedah yang banyak. Penelitian tersebut ummah akan dapat faedah yang banyak. Sebab bila kita berhadapan dengan manhaj bulagha, kita kena tahu manhaj siapa kena dahulu dalam masalah ni. Pendapat siapa kena dahulu dalam masalah ni. Dia tak serupa dengan fiqh. Yang fiqh dia ada seni dia dah maksus untuk cara dia. Boleh. Bila kita nak ambil hak mutamak, bila kita boleh guna hak tak mutamak gagal 2-3 hari ni. Nah, hak guna hak mutamak, guna hak tak mutamak, lepas tu guna hak lain, itbaq apa? Itlaq dengan irsal gagal. Bahaya itlaq irsal. Bahaya apa? Tak bahaya, biar. Tanya saya sendiri. Ya biasa dah. Bila hak tu dalam fiqh, dalam balaghah dia ada seni dia. Sini kena guna Qazwini, sini kena guna Al-Khatib, sini kena guna Said Al-Jurjani. Dia ada cara dia. Ya tak? Dan tak ada lagi orang buku kayak benda tu. Benda tu hanya ada pada zihin para ulama. Dan kita telah takkid dengan 2-3 orang kibar,
Pung tanya, bila nak tanya Syekh Ibrahim Hudi, nak tanya dia, Syekh, ada tak orang tadwin ke masalah ni, taklif ke masalah? Dia kata tak ada. Kalau ada pun hanya dalam takrirat ringkas begitu sahaja. Kata. Sedekah dia kata benda ni mufid jiddan. Dan tabaan untuk buat benda ni dia kena mausui ya. Misal kena banyak, syahid kena banyak. Kena ada niat lah. Kalau seorang kita boleh jadi lagu tak pada. Ustaz Amin. Padai dulu kami. Sikit lagi. Bizikri. Boleh kata ni? Nampak ada setengah sikit lagi. Tunduk mula. Monyok mula. Bizikril musyabbahi bihi, dengan menyebutkan musyabbah biha. Nyata. Gapo isti'arah tasrihiyah? Kita ambil ta'rif musannif. Ta'rif musannif hok dalam kitab mata. Ta'rif istimal ke ta'rif lafaz? Istimal. Jadi lah ni tak tepi dulu ta'rif lafaz sebab selesai dah. Nampak dah. Lah ni kita masuk mula dalam ta'rif istimal. Jadi gapo isti'arah tasrihiyah? Isti'arah yang dizahirkan padanya, pada isti'arah tersebut, dengan menyebutkan musyabbah bih. Tengok sini. Musyabbah bih ni. Tengok, bapa musannif takdir lafaz. Bapa musannif takdir al-lafzi ad-dalli 'ala al-musyabbah bih. Bapa? Sebab ada nilai khusus dalam isti'arah ana sebut dah tadi. Perlu kita bezakan dalam arkanul isti'arah gapo? Lafaz dengan makna. Musta'ar minhu dengan musta'arul lahu dengan musta'in. Musta'in tetap tepi. Hak mana sah makna dalam arkanul isti'arah? Dua sahaja. Gapo? Musta'arun minhu dengan musta'arun lahu. Adapun musta'ar, dia adalah lafaz yang ditunjukkan kepada lafaz yang menunjuk kepada musta'arun minhu. Yakni lafaz yang menunjuk kepada musyabbah bih. Tengok sini. Musyabbah bih ay al-lafzi ad-dalli alaihi. Siapa al-lafzi ad-dalli alaihi? Wa huwal musta'ar. Jadi bahasa mudahnya gapo isti'arah tasrihiyah? Isti'arah yang disorehkan padanya lafaz musta'ar. Bahasa mudah. Ada tu? Faqat sahaja. Ai min ghairi an yuzkara syai'un, dengan ketiadaan disebutkan pada suatu pun daripada siapa? Daripada arkanit tashbih. Arkanit tashbih ada berapa? Depan ni. Musyabbah bih, ada tu tashbih dengan wajhus syabah. Boleh? Hak disebut dalam ibarat tasrihiyah ada berapa? Satu sahaja. Yakni siapa? Lafaz musyabbah bih. Yang dalam isti'arah nama dia siapa? Musta'ar. Faham isti'arah tasrihiyah? Habis. Nahwu ra'aitu asadan fil hammami. Ra'aitu asadan fil hammami. Gapo hammam bilik mandi. Nah, bilik mandi bukan adalah ni. Hammam hak kita panggil lah ni tu hammam juga. Tapi bukan hammam ni murad dia. Hammam zaman dulu, hammam ni adalah tempat mandi umum. Di setiap pasar dia ada hammam. Itu, setiap pasar dia ada hammam. Bentuk dia. Nah, kalau siapa pernah baca kisah Suq Uqaz dengan za. Boleh. Di Mekah, di tengah-tengah tu dia ada apa? Dia ada satu kawasan petak. Tabaan di mana-mana tempat ada dulu. Lepas tu dia akan tutup dengan langsir. Ya tu? Di antara bilik-bilik mandi tu pun dengan langsir. Sebab tu ada kisah dalam syair kita ada Madrasatul Hammam. Madrasatul Hammam ni dia kisah pasal bilik mandi tu saja. Syair yang dia kisahkan pasal bilik mandi tu saja. Dahsyat. Siapa jadi madrasah hammam ni? Nah, syair Jambe kan panggil. Tapi Jambe ni tercampur dah sekali dengan tempat tempat buang angin dan sebagainya. Tapi hammam ni tak. Hammam ni hanya tempat mandi. Dia ada kolah bahagian depan, lepas tu belakang tu tempat mandi biasa. Biasa tengok tak? Tak ada lah ni dah. Kalau nak suruh mudah bayar, pergi patah, kan dia ada tempat mandi tu. Ada tu? Tempat mandi Umi, tak usah pergi patah. Astagfirullahaladzim. Patah ni salah satu makhluk Allah Ta'ala yang kena kita tengok. Lain tu kan. Lain tu kan. Nazrah patah tu kita tengok dengan makhluk Allah Ta'ala. Jadi kalau kita pergi kan ada tempat sudah naik patah tu, ada tempat mandi tu kan. Bayangkan langsir tutup, itulah hammam zaman dulu. Ada tu? Jadi bila dia kata ra'aitu asadan fil hammam, zahir nampak selalu dah ni. Asadan sini
Guna dengan makna asli ke guna dengan makna ghairu asli? Ghairu asli. Maka kita belajar dah kaedah kita, al-lafzu apabila digunakan pada makna bukan asal, dalam keadaan ada qarinah dan ada alaqah, maka dia akan jadi majaz. Dan majaz ini tab'an majaz yang namanya isti'arah. Apa majaz tu nama isti'arah? Lagu mana kita nak beza majaz mursal dengan majaz isti'arah? Tengok alaqah. Kalau alaqah dia musyabahah, maka dia adalah isti'arah. Kalau alaqah dia ghairu musyabahah, maka dia adalah majaz mursal. Ada berapa alaqah majaz mursal? Ada 20. Ada tu? Habis. Qala al-musannifu fa innahu surriha fihi bi dzikril mushabbahi faqat. Mushabbahi bihi faqat. Fa innahu tu dhamirus sya'ni. Sebab surriha tu dia ada dah naib fa'il dia. Ingat dah tak dia pagi tadi kelas apa kelas tafsir pagi tadi kita ajar dah cara nak kenal apa dhamirus sya'ni. Dhamirus sya'ni ni kita tengok fa'il setelah dia ada fa'il dalam bentuk zahir ataupun tidak. Kalau tak ada fa'il dalam bentuk zahir, maka dhamiru tu ada marji'. Kalau ada fa'il bentuk zahir macam sini, surriha, mana naib fa'il dia? Mana naib fa'il dia? Bi dzikril musyabbah. Bukan fihi. Bi dzikril musyabbah. Tu naib fa'il dia. Maka bi zikri al musyabbah bihi adalah naib fa'il kepada surriha. Boleh? Baik, naib fa'il bi zikril musyabbah dalam bentuk zahir ke dhamir? Isim zahir. Maka dhamiru tu tak ada marji' dhamir. Kerana dhamirus sya'ni tengok fa'il. Lepas tu tengok fa'il dia tu tadi, dia berhajat kepada apa? Dia tu apakah fa'il dia? Dalam bentuk apakah fa'il ataupun naib fa'il dia? Kalau fa'il ataupun naib fa'il dia dalam bentuk isim zahir, maka dhamir tu tadi tak ada marji' dhamir. Yakni dia tu dhamirus sya'ni. Kalau dia ada marji' dhamir, dia tu tadi dalam bentuk dhamir, fa'il ataupun naib fa'il dia, maka dhamir tu tadi ada marji' dia. Nak tahu marji' dia siapa? Tengok marji' dhamir tu siapa. Tengok marji' dhamir yang pada tempat sepatutnya jadi dhamirus sya'ni tadi, tengok dia balik siapa, kita tahulah naib fa'il tu siapa. Ada tu? Fa innahu surriha fihi. Bapa taklih naib fa'il dia fihi mesti bizikri. Sebab sarraha ana sebut dah tadi dia mutaaddi dengan ba bukan dengan fi. Ingat dah naib fa'il yang dalam bentuk jar majrur, kita kena tengok fa'il tu mutaaddi ke tak dengan dia. Hak fa'il tu mutaaddi dengan dia lah yang akan jadi naib fa'il. Qala al-musannifu, maka sesungguhnya ia dhamirus sya'ni surriha fihi, disorehkan, dizahirkan padanya. Pada siapa? Pada siapa? Pada qaulika tadi. Ada tu? Disorehkan padanya pada qaulika, ataupun sini kalau nak ikut ibarat tarikh ai fil isti'mal. Ada tu? Itu lagi aula. Surriha fihi, disorehkan padanya fi isti'mali asadan tu. Fi isti'mali asadan bi dzikril musyabbahi bihi faqat, dengan menyebutkan musyabbah bih sahaja. Ataupun dhamihi macam ipet tadi, dhamihi boleh balik pada qaulika. Dua-dua tu sah. Wa huwa, siapa wa huwa ni? Musyabbah bih. Ingat dia musyabbah bih kalau tilik kepada makna dia adalah musta'arun minhu. Kalau tilik pada lafaz dia adalah musta'ar. Siapa ni wa huwa musyabbah bih ni? Lafzul asadi. Maka nampaklah dalam takrif tu tadi bi zikril musyabbah siapa? Lafzi ke makna? Lafzil musyabbah. Boleh? Lafzil musyabbah bih faqat wa huwa lafzul asadi. Wa takriruha, ni takrir ni lah ijra'at. Wa takriruha ay wa takrirul isti'arah ay ijra'atul isti'arah. Sini sebab nak start dah. An yuqala, bahawa dikatakan, tengok lagu mana dia buat. Syubbihar rajulu syuja'u bil asadi, diserupakan lelaki yang berani itu bil asadi. Boleh? Tapi bukan tapilah. Diserupakan tu bijami'i, dengan wajah syabahnya, dengan titik persamaannya tu jami'. Apa titik persamaan tu? Al-jara'ati, bersifat berani. Berani dah. Jara'ah ni makna berani.
Ada setengah orang tu nebeng. Dia panggil nebeng. Terok gi. Ikutlah nak panggil apa, berani. Faham tak? Terok gi, faham tak? Berani. Berani. Orang Penang mana? Terok gi, faham? Tak faham cakap luai. Habis. Fi kullin, pada tiap-tiap, ai fi kullin minar rajuli syuja' wal asad. Baik. Sekarang ni kita duduk pada siapa? Isti'arah tasrihiyah ke makniyah? Tasrihiyah. Anda ingat tak anda sebut tadi? Isti'arah tasrihiyah adalah isti'arah yang digunakan lafaz musta'ar dengan makna musta'arun minhu ke lahu. Kalau lafaz musta'ar guna dengan makna musta'ar minhu, dia akan jadi hakiki. Sebab dia guna makna asal. Faham tak? Tahu sengih? Faham tak? Ada benda ni mana ni? Wastu'ira lafzu ad-dalu. Mana ni? Wastu'ira, dan dipinjamkan. Isti'arah kan makna pinjam. Istu'ira, dipinjamkan lafaz yang menunjuk alal musyabbahi bihi. Siapa lafaz yang menunjuk pada musyabbah bih? Siapa lafaz menunjuk pada musyabbah bih? Wa huwa lafzu asadin. Dia tu adalah lafaz asad. Depan tu ada misal. Cuba lain sikit je. Lafaz asad. Lafaz asad ni. Lafaz asad ni kita panggil apa? Musta'ar ke musta'arun minhu? Tulis itu. Wa huwa musta'ar. Baik, asalnya lafaz musta'ar ni guna untuk makna siapa? Makna musta'ar minhu ke musta'arun lahu? Musta'arun. Tapi sekarang ni guna dengan makna siapa? Musta'ar minhu ke musta'arun lahu? Musta'arun. Alhamdulillah. Faham tak tu? Faham tak? Penting tak ada mukadimah tu? Penting lah. Kena ada mukadimah dia. Siapa bab ijra'at ni kalau tak faham, dia akan belik. Mana pula tiba-tiba? Bukankah tashbih ni hak ni dengan hak ni? Dia tak boleh nak beza lafaz dengan makna. Dia akan jadi pening. Dia akan kata hayawanun ar-rajulu syuja', dia akan nampak apa? Sebagai lafaz lagi. Lepas tu dia kata lagu mana syubbihar rajulu syuja' rajulu syuja' bil asad. Dia nampak sebagai dia nampak sebagai makna. Lepas tu dia tanya lagu mana ar-rajulu syuja' ditashbihkan dengan asad? Sedekah apa? Bukan dia berlaku di antara makna dengan makna? Dia tanya. Kita belajar makna asli dengan makna ghairi asli kena ada gapah untuk buat isti'arah? Kena ada alaqah di antara siapa? Makna dengan makna ke lafaz dengan makna? Makna dengan makna. Lepas tu apa dia kata syubbihar rajulu syuja' bil asadi? Sedekah asad tak ada lafaz ke makna? Lafaz. Ar-rajulu syuja' lafaz ke makna? Lafaz. Sini kena kata lafaz. Sebab tashbih tu berlaku di antara lafaz dengan lafaz. Kalau kita nak kata makna boleh. Yang ni makna yang ditunjuk oleh rajulul syuja'. Kalau nak kata. Lepas tu asad ni kena katakan lafaz yang menunjuk kepada makna hayy mutadis. Jadi panjang pula. Senang kita ambil lafaz dulu. Faham tak? Lafaz dengan lafaz. Tashbih tu di antara lafaz dengan lafaz. Barulah pinjai lafaz tu tadi diguna dengan makna. Patu ustaz kiranya ar-rajulu syuja' menunjuk kepada makna rajulun syuja'. Senang kita. Faham tu? Lafaz rajulun syuja' guna kepada makna rajulun syuja'. Faham tak? Habis. Qala al-musannifu wastu'ira al-lafzu ad-dalu 'ala al-musyabbah bihi wa huwa lafzul asadi. Pinjai-pinjai tu li rajuli syuja'i ay lirrajuli lidilalati 'ala ar-rajuli syuja'i, untuk menunjuk kepada makna rajuli syuja', lelaki yang berani. Pinjai-pinjai itu tadi akan sebagai pinjaman yang bangsa tasrih, isti'aratan tasrihiyan. Faham tu? Tengok dia kata fatashbihu bainal ma'ani. Tengok balik. Dia akan jadi panjang pula. Nampak tak tadi ayat? Fatashbihu bainal ma'ani. Tengok balik lafaz ni dengan ibarat musannif guna. Musannif guna tashbih bainal ma'ani. Siapa ma'ani? Kalau lafaz musyabbah
makna dia rajulun syuja'. Kalau makna kepada lafaz musyabbah bih, baik, sedangkan nak tanya makna dalam ibarat musannif wa takriruha an yuqala, dia sebut haiwan muftaris, hayawanun muftaris ke, dia sebut makna kepada dia sebut haiwan muftaris ke, dia sebut asad. Asad ni lafaz ke makna? Patut dia katakan tashbih bainal ma'ani. Musannif dia kata ni, dan musannif sendiri tulis ibarat takrir tadi, bukan kita. Nak katakan apa? Sebab ayat tadi. Jadi sama ada kita kata ditashbihkan tadi mula-mula dengan lafaz, nak suruh nampak lepas tu boleh juga kita takwil dia dengan makna, makna dengan syarat asad tu kena kata gini, ar-rajul bil asadi ay ad-dali ala hayawan al-muftaris. Nak kata gitu bagus, sah. Faham tak? Baik. Kau tak faham lagi? Tu Anda tak tahu. Sebab tak tahu ke apa? Bila tanya, boleh faham dah? Faham. Tapi kelih kau kaya tu, nah, sama faham tak? Tak faham. Tengok balik. Ni nak. Bila ada orang soreh tak faham, ingat dah, tak faham tu tak aib tu. Nah, tak faham, mengaku tak faham tu sebenarnya diri ilmu dah tu. Tuhan nak uji. Tengok balik. Lah ni kita ada dua lafaz. Dua lafaz. Lafaz pertama ialah lafaz musyabbah bih. Lafaz kedua adalah lafaz musyabbah. Dan kita ada dua makna. Siapa makna? Makna musyabbah dan makna musyabbah bih. Baik. Maka musannif kata at-tashbihu bainal ma'ani. Tashbih tu di antara makna dengan makna. Okey? Tashbih di antara makna dengan Kalau musannif kata tashbih di antara makna dengan makna, yakni tashbih adalah di antara musta'ar minhu dengan musta'arun lahu. Tashbih di antara makna musyabbah dengan makna musyabbah bih. Yakni tashbih adalah di antara hayawanun muftaris dengan rajulun syuja'. Bukan dengan rajulun syuja' dan asad. Sebab asad adalah lafaz. Tapi musannif sebut dalam takrir dia lafaz ke makna? Lafaz, yakni asad. Musannif tak sebut syubbihar rajulus syuja'u bil hayawanil muftarisi bi jami'il jara'ati fi kullin. Musannif sebut gitu tak? Tak. Musannif tak kata syubbihar rajulus syuja' bil hayawanil muftaris. Tapi musannif sebut syubbihar rajulus syuja' bil asad. Gapo kita nak kata? Maka kita kata syubbihat senang. Ana ambil so dulu. WPH ni, lepas tu kita jumpa sekali ana takrir sekali lagi, insya-Allah dah kita habis. Sebab kita nak kena faham ni dulu. Syubbihar rajulus syuja', yakni lafaz rajulun syuja' menunjuk dia asal tarkib gini. Ar-rajulus syuja'u kal asadi. Gitu asal dia. Faham tu? Lafaz rajulun syuja' menunjuk kepada makna apa? Menunjuk pada makna apa rajulun syuja'? Menunjuk kepada rajulun syuja'. Asad menunjuk mana apa? Haiwan muftaris. Faham tu? Jadi sini syubbiha lafaz rajulun syuja' dengan lafaz, sekali lagi, syubbiha lafaz rajulun syuja' yang menunjuk kepada makna rajulun syuja' dengan lafaz asad yang menunjuk kepada hayawan muftaris. Faham tu? Kalau faham gitu tak apa. Jelaslah tu. Dengan apa? Dengan jamiknya, dengan titik persamaannya sama-sama berani. Wastu'ira, lalu dipinjai lafaz mana? Lafaz apa dipinjai? Lafaz asad, yakni lafaz yang menunjuk kepada musyabbah bih tu. Lafaz asad tu, lafaz tu asal dia menunjuk kepada makna hayawan muftaris ke rajulun syuja'? Hayawan muftaris. Tu asli dia. Tapi sekarang ni dia guna dengan makna rajulun syuja'. Yang mana asal makna rajulun syuja' ni ditunjuk oleh lafaz rajulun syuja' yang dia tu musyabbah. Faham tu? Jelas tak? Baik. Maka barulah situ kita nampak at-tashbihu bainal ma'ani. Yakni lafaz yang menunjuk kepada makna ni, lafaz yang menunjuk kepada makna ni. Lepas tu musannif kata at-tashbihu bainal ma'ani. Sama ya?
benda sama. Kan tu? Hanya beza bi'tibaril mabadi' dengan bi'tibaril ma'alat. Gitu sahaja. Khalas. Wal isti'aratu al-lafzu, dan isti'arah ialah lafaz. Tengok Musa ni kata. Boleh tak kita nak panggil lafaz tu isti'arah? Depan. Boleh tak nak panggil? Boleh. Lafaz siapa ni? Lafaz siapa isti'arah ni? Lafaz musyabbah bi. Siapa musyabbah bi? Al-asal. Li'annahu apa dah Masya Allah. Pada dengan dia itu dia. Kalau kira Musa ni senang tu dia nak kata gini ya. Li'annahu, kerana bahawasanya ia. Boleh? Ia mana? Ia lafaz tu tadi. Bimanzilatil libasil ladhi, dengan seumpama bimanzilah. Ingat lafaz bimanzilah ni yufidu at-tashbih. Kerana lafzu ni tadi seperti pakaian alladhi ustu'ira, yang dipinjam daripada seorang, faul bisa ghairahu, lalu dipakaikan akan selainnya, selain daripada apa? Ahad. Lani makna hayawanun muftaris, boleh tu? Berpakaian dengan pakaian asad. Ya tu? Lafaz rajulun syuja', makna rajulun syuja' berpakaian dengan pakaian rajulun syuja'. Ya tu? Isti'arah ni lagu mana? Kita ambil pakaian kepada hayawan muftaris. Siapa pakaian hayawan muftaris? Asad. Kita ambil pakaian dia tu, kita cabut, kita pergi pasal kepada rajulun syuja' tadi. Yakni makna rajulun syuja'. Maka ketika itu makna rajulun syuja' berpakaian dengan pakaian asad. Betul tak? Bila dia berpakaian pakaian asad, maka zahirnya kita nampak siapa? Pakaian ke kita nampak hak dalil? Kita nampak, bila kita tengok orang, kita nampak pakaian ke kita nampak hak dalil dia? Nampak pakaian. Maka kita nampak asad dulu ke kita nampak rajulun syuja' dulu? Kita nampak asad, dan asad itulah daripada asad, bila kita selok lagi, kita nampak, oh, rajulun syuja' sini. Bukan hayawan muftaris. Dah. Terah, buka baju ni dah. Rajulun syuja'. Ngaru ipe. Fa'ul bisa ghairahu wa qawluna fil hammami qarinatun mani'atun min iradatil asadi al-hakiki. Boleh, fil hammam tu adalah qarinah tak dia situ lafziyah ke makna lafziyah ke mahalliyah? Lafziyah. Tulis qarinatun lafziyatun mani'atun, daripada menghendaki asad yang hakiki. Siapa asad yang hakiki? Gapo makna asad hakiki? Tulis bawah tu hayawan muftaris. Faham dah tu? Boleh jawab gitu, faham? Tak jadi macam banyak ini. Ni yang habis teh mana ni? Mudah dah, mudah tak? Mudah isti'arah. Halah tu. Siapa faham isti'arah sini? Kalau dia ngaji Samarkandi sini. Ada setengah orang dia menakut-nakutkan dengan ayat Samarkandi. Mau ngaji Samarkandi dah. Padahal dia tak erti ngaji Samarkandi. Samarkandi ni sini ya. Halah tu. Kalau nak rasa payah, baca Risalah As-Sabbat dengan syarahannya Al-Imam Al-Imbabi, 500 muka surat dengan tulisan Halabi. Kitab tu tak ada satu pun dalam perbahasan ilmu bayan ditinggalkan. Semua ada dalam tu. Kalau tanya kita, kitab gapo ilmu bayan yang ada belaka dalam tu? Kitab Risalah Sabbat. Nama Risalah 500 muka. Saya isteri biasa baca dah. Amin. Jangan klik Malaysia selangkah habis dah. Selangkah habis dah. Allah. Di Kanada kitab sebuti hak kita niat gitu. Hamba tak akan balik tanah air melainkan hamba habis kitab tu. Di Kanada buat niat gitu. Setakat ni mujarrab. Kalau niat kita sahih, Allah Taala permudahkan. Kalau niat kita sahih lah, Allah Taala permudah. Pada dulu sahih tak sahih pun dia kata. Oh, insya-Allah. Ada soalan?
Oh, pandai dah. Derah tu bunyi tu. Ada soalan ke? Ustaz Firdaus. Macam mana Ustaz Firdaus? Dua soalan. Siapa? Dua. Esok dua soalan dah. Esok tak lagi. Dua soalan. Esok Ustaz Firdaus. Ustaz ni. Hari tu ada dua soalan. Ada soalan? Ustaz Syed. Ustaz Abel, Ustaz Adik. Oh, Ustaz Adik, masya-Allah. Habibna. Makna bagi? Tak dengar. Makna bagi? Maksudnya tak sama oleh dua tu. Rajul sujud dengan rajul sujud. Tak mengelah. Letak Zaid tak apa. Zaid yang menunjuk kepada rajul tak ada masalah. Cuma sekarang ni bapa anda guna juga rajul syuja' sebab musannif sebut dalam takrir dia lafaz Zaid. Dan anda tak saya tambah pening pula. Kalau anda sebut Zaid yang maknanya adalah apa? Rajulun syuja', dia kira pening. Boleh, tak ada masalah. Kalau anda boleh mampu buat gitu, betul dah tu. Zaid yang menunjuk kepada rajulun syuja'. Siapa Zaid? Zatun musyakhasun bi Zaidin alladhi huwa syuja'. Boleh, tak ada masalah. Tapi kalau takrir hak tu panjang jadi. Patut orang hak sama dengan Zaid tu tadi adalah zatun musyakhasun bi Zaidin. Bapa Zaid sini boleh pula rajulun syuja'? Dia kena tanya pula. Jadi kayak gitu. Dia kena kira. Sebenarnya anda buat apa? Rajulun syuja' dengan mana rajulun syuja'? Kalau kita boleh beza dalam lafaz dengan mana, khalas, kita faham ada isti'arah. Habislah isti'arah tasrihiyah. Isti'arah ni nasihat kita buat sama. Cari ke apa? Cari latihan buat. Cari latihan buat. Antara kitab mudah selain daripada balaghah wadihah, selain daripada ni tu dah masuk kategori turas dah. Macam tak apa Husnul Sirah dia tak masuk kategori turas. Dia baru 20 dia baru dekat 50 tahun. Kitab ni. Dia turas dia jadi lepas 100 tahun. Tapi turas tak surah pun kalau ngaji tu bawa berkat serupa. Tak. Insya-Allah ingat mengaji balaghah jangan gaduh cari kitab payah. Jangan gaduh. Anak ada tulis benda ni dalam Facebook, anak ada tulis balaghah ni benda mula-mula tugas kena buat adalah kita kena nampak dulu tasawur awal kepada apa? Balaghah. Guna kitab mudah-mudah. Mujizul Balaghah, Husnul Sirah, kitab mudah-mudah. Tak kena ambil hak tu, hak ni dia jadi payah. Kalau macam tu orang tak biasa ngaji balaghah, kosong balaghah. Kosong tu. Tak biasa dengar tu lafaz balaghah. Macam buat-buat kita ni biasa dengar belakang dah walaupun tak biasa ngaji. Dah moga kalau sampai Mesir dah tak kira tak ngaji le stam. Kita kata ustaz anak tak biasa ngaji kitab belum ni. Ngaji dak stam. Biasa dah. Biasa dah dengar lafaz-lafaz tu. Jadi boleh ketika tu ngaji hiliyah. Hiliyah ni dia kitab turas dosa. Lepas tu pengarang dia pula akli. Masuk nanti, masuk kalam, masuk kat ni, masuk kat ni. Dia boleh buat cara dia. Ada tu? Baik, insya-Allah tu. Allah Subhanahu wa taala alam. Kita sambung sikit makudi. 5 minit.